Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Bersama saya, Abang Muaz Abang Abdul Samad dalam Berita Pagi Sarawak, edisi Jumaat 21 Oktober. Gabungan Parti Sarawak GPS tidak mempunyai isu berhubung tempoh berkempen selama 14 hari yang ditetapkan oleh Pilihan Raya Umum PRU15. Timbalan yang dipertua Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu, Datuk Amar Douglas Ugah Ambas berkata GPS sentiasa akur dengan keputusan yang dibuat oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR berhubung tempoh berkempen sama ada untuk PRU15 atau Pilihan Raya Umum Dewan Undangan Negeri. Datuk Amar Douglas menambah tarikh-tarikh penting untuk PRU15 yang telah diumumkan juga tidak harus dipersoalkan kerana SPR selaku badan yang bertanggungjawab mengendalikan pilihan raya lebih arif berhubung perkara itu. Beliau yang juga timbalan Premier bercakap kepada pemberita selepas melancarkan buku bertajuk An Anthology of Indigenous People's Issues di Kuching. SPR menetapkan tempoh berkempen selama 14 hari untuk PRU15 dengan hari penamaan calon pada 5 November manakala hari pengundian pada 19 November. Terdahulu dalam ucapannya, beliau berkata kerajaan Sarawak telah memulakan kajian untuk menyusun semula dan memartabatkan Mahkamah Anak Negeri. Kajian itu dilakukan dengan objektif utama ke arah mentransformasikan Mahkamah Anak Negeri menjadi sebuah institusi kehakiman yang bebas dan berautonomi yang layak dipercayai awam selaras dengan aspirasi dan jangkaan kerajaan Sarawak. Beliau berharap hasil kajian itu nanti akan membawa perubahan dalam status Mahkamah Anak Negeri termasuk transformasi dalam struktur organisasi serta kaki tangan terlatih secara sah. Sementara itu, pada majlis sama, Presiden Parti Rakyat Sarawak PRS Datuk Joseph Salang memberi bayangan beliau sendiri antara nama calon berpotensi parti itu yang akan dikemukakan kepada pengurusi gabungan Parti Sarawak GPS, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg untuk pertimbangan. Beliau turut mengakui kawasan Parlimen Julau masih menjadi pilihan jika diberi peluang untuk bertanding pada pilihan raya umum ke-15. As for myself, it is left to the Premier to decide. It's not for me to decide. It's for the Premier because Watika is from him, so if he give me the Watika, high five. Datuk Joseph menambah senarai penuh calon berpotensi di 6 kerusi tradisi yang diwakili oleh PRS akan dikemukakan semasa pertemuan bersama Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari. Nama calon yang terpilih juga akan diketahui secara rasmi semasa penyerahan watikah oleh Premier Sarawak kepada semua calon GPS. 6 kerusi tradisi yang ditandingi PRS adalah Parlimen Sri Aman, Lubuk Antu, Julau, Selangau, Hulu Rajang dan Kanawit. Sarawak akan menjadi tuan rumah Forum Perniagaan Muslim Global kedua yang akan diadakan di Kuching pada Julai 2023. Mendedahkan demikian, Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata forum tersebut membolehkan daya tarikan Sarawak dalam peluang perdagangan, perniagaan dan pelaburan serta pelan pembangunan sosio-ekonomi bersepadu kepada pelabur dan usahawan antarabangsa. Datuk Amar Awang Tengah merangkap Menteri Sumber Asli dan Pembangunan Bandar berharap peserta antarabangsa akan menyertai forum tersebut dan diharap akan menjadi program yang bermakna kepada pemimpin kerajaan dan perniagaan untuk berkongsi pandangan daripada perspektif yang berbeza. Pada masa sama katanya akan menyediakan sesi rangkaian dan pemadanan perniagaan untuk interaksi dan pertukaran perniagaan sesuai untuk permulaan bagi komuniti perniagaan meneroka dan mewujudkan kerjasama berkaitan potensi sektor ekonomi termasuk industri halal. Sarawak juga katanya mempunyai begitu banyak untuk ditawarkan dari segi sumber bahan mentah dan pelbagai peluang pelaburan dalam ekonomi baharu. Datuk Amar Awang Tengah berkata demikian pada majlis makan malam bersempena forum berkenaan yang diadakan secara maya di Kuala Lumpur baru-baru ini. Bertemakan kebangkitan ekonomi Islam global memulih dalam era pasca pandemik, forum ini bertujuan mewujudkan kerjasama dan perkongsian yang lebih kukuh dalam kalangan masyarakat Islam. Sebanyak 3,471 daripada 7,000 menara telekomunikasi yang disasar telah dibina di seluruh Sarawak setakat ini. Menurut Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Julahi Nerawi, daripada jumlah itu 1,043 menara kini masih dalam pembinaan
manakala baki 2,486 menara akan dibina tidak lama lagi. Jelas Datuk Julaihi meskipun berdepan cabaran topografi dan kebolehcapaian untuk menyiapkan pembinaan menara, kementeriannya komited memastikan Sarawak mendapat liputan sambungan internet penuh secepat mungkin. Datuk Julaihi berkata demikian dalam sidang media selepas melancarkan Pusat Sumber Digital Sarawak Energy at Pustaka di Kuching. Berkaitan pusat sumber digital itu, ia menyediakan akses mudah kepada kandungan dan informasi kandungan repositori digital yang luas. Tambah Datuk Julaihi, kolaborasi antara dua agensi itu merupakan langkah penting ke hadapan dalam pendigitalan Sarawak Energy dan perjalanan penambahbaikan berterusan memacu pemerolehan pengetahuan dan pemikiran inovatif dalam organisasi melalui platform pembelajaran digital baharu. Malaysia mungkin menerima impak inflasi membimbangkan sejak Mei lepas tanpa subsidi daripada kerajaan. Menurut timbalan Ketua Pengarah Sektoral Unit Perancangan Ekonomi Jabatan Perdana Menteri, Datuk Yatimah Sarjiman, tanpa sokongan subsidi mencecah 77.7 bilion ringgit tahun ini, rakyat akan menyerap impak kadar inflasi sehingga mencecah 10.6%. Jelasnya, dengan kadar tanggungan yang tinggi, ekonomi negara masih berada di paras kukuh walaupun tidak menafikan kenaikan kos sara hidup. Atas dasar yang komprehensif itu, Malaysia berupaya mengawal kadar inflasi sehingga 4.7% setakat bulan lepas. Beliau menjelaskan perkara itu di hadapan 150 orang komuniti di Serian melibatkan penjawat awam dan penduduk sekitar pada taklimat isu semasa inflasi dan cabaran-cabaran bagi Malaysia di Dewan Masyarakat Serian. Dalam majlis itu, beliau turut menggariskan 5 faktor yang menyumbang kepada kenaikan kadar inflasi dunia. Ia termasuk peningkatan harga komoditi global dan dasar monetari yang diperketatkan. Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja di dalam Perkhidmatan Awam QPEX menyambut baik cadangan Kerajaan Sarawak untuk menggabungkan 4 pihak berkuasa bekalan air utama di negeri ini sebagai sebuah entiti yang dikenali Lembaga Air Sarawak. Presidennya Datuk Adnan Mat dalam satu kenyataan media memberitahu cadangan Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunoping itu membolehkan perkhidmatan bekalan air yang menjadi keperluan asas penduduk akan lebih baik dan dalam masa yang sama menjaga kebajikan warga kerjanya. QPEX yakin kerajaan negeri mampu menjadikan lembaga air tersebut lebih berdaya saing selain kebajikan kaki tangan tetap menjadi keutamaan. Datuk Adnan menambah QPEX merakamkan setinggi penghargaan kepada kerajaan negeri kerana sentiasa bersedia menerima pandangan QPEX dalam setiap rundingan yang diadakan. Sebelum ini terdapat ura-ura mengatakan 4 agensi yang menguruskan air di Sarawak iaitu Jabatan Bekalan Air Luar Bandar, Lembaga Air Kuching, Lembaga Air Sibu dan Laku Management Sendirian Berhad akan diswastakan. Ia sekaligus menimbulkan kebimbangan dalam kalangan warga kerja tentang nasib mereka sekiranya penswastaan itu berlaku, terutama daripada segi kebajikan dan jaminan pekerjaan pada masa akan datang. Sudah tentu dalam proses penswastaan akan berlakunya pengurangan daripada sudut manfaat sedia ada serta risiko pengurangan kaki tangan. Rombongan Kelab Peminat P. Ramlee Nusantara Brunei tiba di Kuching semalam bagi menyaksikan kemuncak bintang P. Ramlee Kebangsaan 2022 yang akan diadakan di Stadium Perpaduan Kuching esok. Menurut pengerusi Kelab Abu Bakar Lani, pihaknya telah mengikuti pertandingan tersebut di Sarawak sejak 2012 sehingga 2018 sebelum dunia dilanda pandemik pada 2020 yang sekaligus menangguhkan pertandingan dui tahunan tersebut. Ditemui RTM di Balai Ketibaan Domestik Lapangan Terbang Antarabangsa Kuching, rombongan pertama lebih 20 orang tersebut tiba menggunakan pesawat AirAsia dari Miri, manakala rombongan kedua dijadual tiba 9.30 malam menggunakan pesawat BI-856 dari Bandar Seri Begawan.
Rombongan kita semata-mata untuk memberi sokongan padu kepada pertandingan yang setiap 2 tahun sekali diadakan di Sarawak. Cuma tahun 2020 saja barangkali kita stuck di situ. Jadi alhamdulillah kita telah mengikuti pertandingan ini daripada sejak tahun 2012 hingga ke tahun 2022. Saya juga daripada KPPRN Brunei Darussalam mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pihak RTM Kuching dan dengan berbesar hati dan sudi mengambil coverage liputan pada hari ini. Ditubuhkan sejak tahun 2011, Kelab Peminat P. Ramlee Nusantara Brunei Darussalam kini mempunyai seramai 80 keahlian yang mengikuti dan menghadiri pertandingan berkaitan P. Ramlee di rantau ini. Pertandingan dua tahunan anjuran bersama RTM Sarawak dan Kementerian Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak ini akan dihadiri Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud. Bintang P. Ramlee Kebangsaan 2022 juga akan menampilkan 12 peserta akhir selain pasangan hos Fahrin Ahmad dan Nana Mahazan secara langsung di saluran TV2 pukul 9 malam dan juga di Radio Klasik dan Sarawak FM. Acara akan dimeriahkan dengan persembahan artis-artis terkenal tanah air seperti Liza Hanim, Dayang Nur Faizah, Naim Daniel, Abu Zahid Ibrahim dan Abdul Manaf Seron. Pada malam kemuncak itu juga turut diadakan 25 cabutan bertuah dengan hadiah utama sebuah motosikal. Paparan itu tadi mengakhiri Berita Pagi Sarawak edisi Jumaat 21 Oktober. Keluarga Malaysia, ayuh kita sama-sama memeriahkan kemuncak Bintang P. Ramlee Kebangsaan 2022 di Stadium Perpaduan Kuching malam esok. Hadiah utama cabutan sebuah motosikal antara 25 cabutan bertuah menanti anda. Salam keluarga Malaysia.